Silakan Yang Berhormat Adun Kawasan Kelebang. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Speaker, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, ahli-ahli Yang Berhormat dan ketua-ketua jabatan. Kepada Yang Berhormat Lim, kawan tetap kawan, lawan tetap lawan. Saya ucap terima kasihlah kerana memberi peluang kepada saya dalam pembahasan ini. Ini buku bajet 2020. Ini pula buku bajet 2021. Kalau ikut BMI, ini panggil gemuk. Tebal. Ini kurus. Gemuk ini bukan sebab lemak. Kandungan isinya tebal. Ada 461 muka surat. Ini pula 207. Apa yang terkeluar daripada sini saya nampak adalah perjanjian program. Yang ada pada ini dua-dua ada anggaran hasil, anggaran perbelanjaan, pembangunan senarai perjawatan. Yang tertinggal adalah perjanjian program. Saya nampak perjanjian program ini memang penting kerana dia boleh bagi kita tahu sebagai wakil rakyat. Selepas tu kita maklum pada rakyat di luar Dewan ini di mana objektif atau fungsi bajet ini dan punca kuasa dan seterusnya strategi atau dasar dan sumber-sumber perbelanjaan dan juga yang lebih penting rumusan cadangan perbelanjaan bagi setiap agensi. Ini penting. Apa bimbang kalau buku ini setebal ini? Ini bukan manusia, dia dah gemuk, tak ada bagi banyak masalah. Jangan bimbang. Begitu juga jumlah masa yang kita ada di Dewan ini. Kenapa dipendekkan daripada 7 hari tahun lepas dikurangkan kepada 3 hari? Penurunan sebanyak melebihi 50%. Begitu juga buku ini dikurangkan muka suratnya. So saya harap ambil perhatianlah. Saya cakap kerana saya bimbang tahun depan setebal ini bajet 2021. 2022. So saya harap Yang Amat Berhormat ambil pertimbangan. Okey, kalau kita tengok hasil anggaran hasil yang diutarakan oleh Bukit Katil atau Durian Tunggal, memanglah kita nampak secara kasar penambahan 14%. Itu secara kasar. Kalau kita tengok lebih meneliti kalau kita tengok lebih meneliti di mana hasil cukai tidak banyak perbezaan, lebih kurang 155 juta. Kalau kita tengok hasil bukan cukai, sangat dahsyat. Kalau kita tengok muka surat 7, peningkatan dia sebanyak 50%. Daripada 181 juta meningkat kepada 272 juta. Lonjakan sebanyak 50%. Saya kurang percayalah. Tapi saya harap-harap matlamat ini tercapai walaupun dia angka misteri. Okey. Macam mana kita boleh capai lonjakan 50% daripada hasil bukan cukai? Saya dah buat kajian dan lihat dengan lebih meneliti. Hasil bukan cukai ini di bawah jenisan kod 71999. Di mana maksud dia pelbagai bayaran yang lain-lain. Kenaikan dia bukan sikit, bukan secara kasar tadi kata 14% daripada bajet 2021. Kalau daripada hasil bukan cukai, kenaikan 50%. Kalau kita pergi tengok kod hasil ini, penambahan dia sebanyak 57,
atau 35,000%. Ini sesuatu yang mengelirukan. Okey, saya tengok lagi. Apa maksud ini jenisan kod 91,999? Saya baca, kalau salah, betulkan saya. Sebab semua kod ini memberi makna yang sebenar. Ada objek am, ada objek sebagai, dan objek kumpulan atau objek selanjut. Dan kod ini 7199, saya baca makna dia, tiada kod khusus diberi kasino atau semua terimaan hendak direkod sebagai 71999. So saya berharap Yang Amat Berhormat boleh menjelaskan dalam penggulungan sebentar tadi nanti. Dan saya tengok lesen. Apa lesen ni dalam kod ni adalah lesen atau permit. Kenapa lesen semahal macam ini? Saya anggap memang betul lah kalau ini lesen kasino. Atau Yang Amat Berhormat boleh menjelaskan. Kita tengok balik belanjawan kita yang sebanyak 445 juta. Semalam Yang Amat Berhormat telah berkata kita akan hadapi masa COVID ini, di mana dia akan terjejas kesihatan dan juga ekonomi kita. Macam mana kita nak tercapai matlamat ini? Sekiranya kod 91,999 tidak tercapai dan perbelanjaan pengurusan telah ditetapkan. Saya bimbang perkara ini dan memang saya mendoalah, harap-harap ini tercapai. Kalau belanjawan ini tercapai, saya jugalah memberi potongan cukai lah 10% sekiranya penyata kewangan bagi 2021 yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Melaka, saya juga akan menyumbang 10%. Sekiranya penyata kewangan pada 2021, di mana saya nak buat teguran sikit. 10% tu dalam jumlah bajet ke 10% apa ni? Sekiranya bajet ini sebab bajet 2020 nanti masuk answer. Nanti. Sekiranya bajet tahun 2021 ini memang benar mencapai matlamatnya 445 juta. Saya bersama-sama rakan di sebelah sana, kerajaan bersyukur juga menyumbang 10% sekiranya penyata kewangan kerajaan Melaka pada tahun 2000 allowance Yang Berhormat. Ya, 10% sepanjang setahun. Saya juga mencabar. Saya dan berharap ini akan terjadi kenyataan. Sebab ini bukan Yang Berhormat ada 2 minit lagi. Okey. Bagi 10% nak kata 2 minit lagi. Alamak. Okey. Nak bagi lagi ke? Okey. Dalam kes dalam ucapan pembentangkan Yang Amat Berhormat semalam mengatakan banyak konteks mengenai perumahan. Dan saya berharap banyak skim-skim walaupun daripada kerajaan sebelum ni atau inisiatif daripada kerajaan sekarang, saya berharap rumah PPR di Kelebang boleh disiapkan dengan segera. Saya anggap walaupun kerajaan kita boleh anggap ini banyak rintangan atau halangan sebab ini projek daripada pusat, tapi bagaimanapun saya berharap Yang Amat Berhormat boleh membantu sebab yang terjejas adalah 255 pembeli di kawasan sekitar sana, bukan Kelebang saja.
Pantai Kundu, Sungai Udang juga terlibat. Ini projek adalah sambungan daripada Kerajaan Barisan Nasional hingga Pakatan Harapan dan sampai sekarang Perikatan Nasional telah terbengkalai. Dan saya harap Yang Amat Berhormat yang begitu prihatin dalam konteks perumahan dapat membantu pembeli-pembeli di sekitar kawasan Kelebang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kelebang.